السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة. على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk terus hadir ke majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan dengan segala pengorbanan kita, masa kita, harta benda dan kerja-kerja lain kita abaikan demi untuk hadir dalam majlis ilmu ini akan dinilai sebagai amal salih dan mendatangkan keberkatan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah sehingga kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita harapkan juga adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita melaksanakan sunnahnya, apa yang diperintah olehnya. Kita sambung pengajian kitab Fiqhul Manhaji, muka surat, kalau buku muka surat 343, sujud sahwi. Berkaitan dengan sujud sahwi. Kita tengok apa yang disebutkan di sini. Bahas dulu di perkataan sahwi itu maknanya apa. Sahwi dari segi bahasa ialah lupa, leka, lalai. Sin, ha simpul besar tu, lepas tu waw. Kalau fi'il madinya saha. Kan? Ada orang panggil saha nama itu. Lalai, lupa. Saha. Sin, kalau fi'il madinya sin ha, ya tak ada titik tu orang kata, alif maqsurah. Ya tak ada titik. Ya tu kita sebut ya tak ada titik. Tapi nama asal dalam bahasa Arabnya ya tu orang panggil alif maqsurah. Rupa ya tapi nama alif maqsurah. Baca macam wadduha, hujungnya tu ada ya tak ada titik tu. Itulah alif maqsurah. Alif maqsurah. Jadi sahwun, sahwi itu makna lupa, leka, lalai. Kata nasi, macam mana nasi tu? Nasi lupa juga. Samalah, lupa, leka, lalai gitulah. Tak ada connection. Tak, bukan dari sudut makna boleh guna nasiya kan. Nasi itu nisyan boleh guna. Tapi diistilahkan bab sujud ni tak guna nasi sebab nasiya tu lebih banyak penggunaan dalam cakap orang. Sahwi ni kurang sikitlah penggunaannya. Kalau kita ni abaikan, sengaja mengabaikan, lebih kurang macam tu. Sahwi, lupa, lalai akan sesuatu. Manakala yang dimaksudkan dengan sahwi di sini, tapi yang nak maksud bab sujud ni ialah segala kecacatan dalam sembahyang yang dilakukan oleh seorang ketika solat, sama ada disengaja atau terlupa. Apa saja bentuk kesilapan dalam sembahyang, sama ada dia sengaja buat ataupun terlupa, itu terjadi benda tu. Itu namanya sahwi. Kira macam terlupa lah juga. Walaupun nampak dia sengaja tak baca, sengaja tak buat,
Dia tak lupa, tapi tetap kena sujud lupa. Sujud sahwi juga. Hukum macam lupa. Selalunya bab sengaja, kalau sengaja ni dalam hukum yang sunat. Sunat. Seperti apa? Hukum sunat tapi saja tak mahu buat. Okey, ganti sujud sahwi. Apa dia? Antaranya dua. Yang berkaitan dengan tahiyat awal dan doa kunut. Kalau dua ni benda sunat ni kan. Tapi tak buat. Sujud sahwi. Sengaja tak buat, bukan lupa. Kalau lupa pun sujud sahwi. Sengaja pun kena sujud sahwi. Adapun kalau bab rukun, bab Fatihah, bab rokok, sujud, i'tidal, sengaja batal terus. Sengaja tak buat, batal sembahyang. Faham? Kalau terlupa baru ganti dengan sahwi, sujud sahwi. Faham tak? Clear? Kalau bab sunat, sengaja pun sujud sahwi, tak sengaja pun sujud sahwi. Kalau bab rukun, kalau sengaja batal. Bab rukun sengaja batal, tak sengaja barulah ganti dengan sujud sahwi. Tak sengaja maksudnya terlupa lah. Dalam solat yang fardu tu juga ya. Ya. Okey. Ustaz, kalau kita katalah tahiyat awal, kita buat tapi lepas tu kita rasa kita lupa macam dah buat ke tidak. Lepas tu kita buat sujud sahwi. Ya. Kalau confuse. Kalau kita macam lebih baik sujud sahwi. Walaupun kita tadi kita dah Buat. Kalau tengok CCTV memang kita buat tadi tapi sebab lupa. Tak apa sujud sahwi. Kalau rakaat pula, Rakaat macam mana? dah kurang, kita buat ambil kita yang tak buat lah. Itu pun Sorry, Ustaz. disunatkan sujud sahwi juga. Contoh, kalau kita confuse dalam bab rakaat, ini 4 ke 3 ni, 4 ke 3, 4 ke 3, 4 ke 3. Kita buat tambah satu lagi kan, bagi yakin jadi 4. Tapi kalau tengok CCTV dah jadi 5. Kan? Tapi kita kerana confuse tadi, 3 ke 4, kita bangun je 4, lebih elok sujud sahwi. Untuk cover balik, kok terjadi 5, tak apalah, kita dah terlupa. Malah, sebagian ulama kata, walaupun betul, contoh kita 3-4, kita bangun jadi 4. Kita anggap 3 tadi, kita bangun yang keempat. Betul lah. Memang tengok diri, betul kita bangun tu memang yang keempat. Bukan yang kelima, bukan silap pun. Tapi itu pun sunat sujud sahwi. Sebab pasal tadi kita confuse. Was-was. Kalau tak sujud sahwi apa jadi? Tak batal sembahyang dia. Sujud sahwi ni hukumnya sunat, akan disebut nanti. Okey. Oleh itu sujud ini yang dilakukan di penghujung solat akan menjadi penutup pada cacat tadi. Melengkapkan balik kecacatan yang tadi ni. Hukum dia sunat. Bukan wajib. Walaupun kita tinggal tahiyat awal, tinggal doa kunut, tak sujud sahwi, sah sembahyang. Walaupun tadi kita silap rakaat. Sembahyang subuh jadi 3 rakaat. Kan? Ataupun tak sujud sahwi. Tak sujud sahwi. Tak apa. Cuma cacat tu cacat lah. Kan? Cacat lah. Tak cantik lah cacat kan. Benda okey juga tapi cacat. Di mana pahala kurang lah. Sebab Pahala kurang lah. Ada potong lah. Kena leka dia. Kerana terlupa, tertinggal. Hukumnya sunat. Sunat sujud sahwi apabila terjadi satu daripada sebab yang akan diterangkan nanti. Namun solat tak batal jika tidak melakukan sujud sahwi. Tak batal pun. Sujud sahwi juga tak wajib. Tadi sebut dah sunat. Sunat berarti tak wajib lah. Kerana ia tidak disyariatkan bagi meninggalkan perkara yang wajib. Kan? Hal ini berdasar hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, "Shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam az-zuhra awil asra fasallam." Shalla, mana apa shalla? Semahyang. Bina, semahyang dengan kami. Maksudnya jadi imam. Dia tak suruh,
Kalau kita nak suruh orang jadi imam, ni cerita bahasa Arab pula kan. Kalau kita, Haji jadi imam. Ij'al imaman. Salah tak kena bahasa dia. Ij'al tu jadilah. Imaman, imam lah. Tu dari sudut bahasa, orang tak sebut macam tu. Orang Arab kekok pelik pula. Kan? Jadi dia akan kata, salli bina. Semayanglah dengan kami. Kalau kita terjemah macam tu, berarti tu suruh dia jadi imam. Semayang, kami ikut belakang. Haji, salli bina. Kan? Minta maaf, sorry bina. Kenapa dia kata tak sorry Makna itu bahasa. Oh, bahasa. Dari sudut bahasa. Mungkin dalam kita pun ada benda yang kita itu juga, kan? Okey. Tak apa. Kita tengok di sini Nabi kata, perawi Abu Hurairah kata, Nabi semayang jadi imam dengan kami. Semayang apa? Zuhra ataupun asar. Tiba-tiba Nabi bagi salam. Maksud belum selesai lah semayang tu. Nabi bagi salam tu belum selesai 4 rakaat. Faqala lahu Dzul Yadain. Ada seorang lelaki nama Dzul Yadain. Adalah cerita dia. Dia nama orang panggil lah, panggilan dia Dzul Yadain. Dia kata, as-salah ya Rasulullah. Ana qasad. Faqala Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, semahyang ni dah jadi hukum pendek ke? Nak qasad dikurangkan ke? Adakah semahyang ni dikurangkan? Jadi 2. Nabi buat 2 bagi salam. Dia pun bagi salam, tanya tu imam, tanya Nabi, ya Rasulullah, ana qasad. Dah dipendekkan kah semayang ni? Dikurangkan kah? Itu Nabi jawab. Nabi bagi salam tadi, Nabi jawab, ahaqqun ma yaqulu? Betul ke apa dia cakap tu? Kan? Betul ke apa dia kata? Sahabat lain jawab, qalu na'am. Jadi duduk bicara kira dalam semayang tu, baru 2 rakaat bagi salam. Sahabat tu pula kata, na'am, ya. Fasalla raka'atain, Nabi bangun sambung lagi 2 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat. Oh, boleh sambung je Ustaz ya. Kemudian Nabi sujud sahwi, sujud 2 kali ujungnya. Nak menunjuknya hukum sujud sahwi. Jadi berkata-kata dalam sembahyang kira tak sengaja tu. Maksud dia tak sengaja sebab apa? Dia ingat dah habis sembahyang. Nabi ingat dah habis, jadi kawan tu 2 perkataan, ana qasad. Satu kataannya, ana qasad, adakah dah pendek? Nabi kata, ahaqqun ma yaqul. Betul ke dia cakap? 2 kataannya. Naam. Jadi perkataan yang tak sengaja boleh dikira, maksudnya dia orang tu tak sengaja. Nabi pun tak sengaja. Kita macam terlupa. Walaupun kita tak boleh hukum Nabi terlupa. Ya. Sebab berlaku punya tu bukan kerana Nabi lupa, tapi kerana Allah nak cipta hukum. Nak bagi, baru kita dapat hukum. Kalau terlupa ni boleh sambungnya. Maksud kita dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok macam dia orang tak bagi salam pun. Tengok makmum, duduk tahiyat. Duduk confused. Tengok gini, baru teringat. Silap. Bangun. Allahu Akbar. Sambungnya yang ketiga, yang keempat. Sujud sahwi. Tapi jangan bercakap lah Ustaz. Kalau bercakap tak sengaja tak apalah. Kira macam, habis kah? Habis dah kah? Tu okey lagi. Jadi Ustaz, tadi orang bertanya kan, cakap Arab. Kalau misal kata berlaku di Malaysia, cakap Melayu dah, kira batal. Boleh? Tak batal. Boleh. Tak. Kalau tak kira confused tak sengaja. Tapi masyarakat kita akan jadi keliru nanti. Saya pernah berlaku itu. 2 rakaat maghrib bagi salam. Maghrib 2 rakaat bagi salam. Tahiyat, syok tahiyat. Assalamualaikum. Tengok member staff ni masa assalamualaikum, tengok ada macam orang nak tegur. Duduk perhati-perhati gitu kan. Tapi dia tak cakap. Saya pun assalamualaikum ni, tengok pun macam tu juga orang, macam ada benda yang tak kena. Lepas tu saya pun tak fikir lagi salah tu. Hampir orang kata, Ustaz, baru 2 bagi salam ni. Ya ke? Dah, saya tak nak lagi kalau saya bangun celaru habis orang. Jadi kata, okey, kita cancel, kita semayang lain. Lebih teratur lah. Kalau tidak kita bangun lagi hak ni celaru. Apa ni Ustaz bangun lagi sujud sawi, ada yang tak nak sujud sawi, bercelaru habis kan.
Ini buat lain. Siapa yang tak bagi salam lagi boleh terus rakaat ketiga. Siapa yang dah bagi salam, mai ikut kita buat lain 1 sampai 3. Boleh ya macam tu, itu cara orang tak cerdik lah kan. Kita mula lain. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, contoh dah Assalamualaikum dah, salah ni rakaat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin minum air dah pegang. Alamak silap. Teringat. Terus bangun, Allahu Akbar. Sambung. Niat tu sambung semayang tadi. Aku sambung semayang tadi. Allahu Akbar. Terus cukupkan rakaat tu dan lepas tahiyat sujud sahwi. Kan? Nak sambung semayang tadi. Terlintas macam tu dah. Aku nak semayang tadi, nak sambung semayang tadi. Boleh tak lama sangat. Kata ulama lama tu ukur Fatihah. Kalau lamanya sekadar baca Fatihah sampai habis dah, kira-kira baca Fatihah berapa minit je? 30 saat je kot. Kan? Baca Fatihah 30 saat je kot. Seminit paling panjang pun. Ni dah lebih pada seminit. Lebih minit putus lah. Buat lain lah. Kan? Walaupun tak cakap. Macam makmum yang ustaz solat sambung kan. Ada makmum yang tak nak ikut. Dia tunggu dalam solat rakaat kedua tu sampai ustaz masuk rakaat ketiga yang Ketiga. Dia tunggu, dia baru 2 rakaat. Dia tunggu ustaz habis ikut. Sampai buat lain tak boleh lah. Tak boleh. Dia duduk dia tu, saya nak buat balik daripada A sampai Z 3 rakaat. Dia tunggu lama sangat. Dia buat lain lah. Dia sambung lah yang ketiga dia punya. Di mana Ustaz kalau Ustaz kata bagi salam? Apa dia? Kalau dia sambung dia punya, dia kira jemaah ke tidak? Dapat jemaah, dapat pahala jemaah. Dapat. Dia dah jalan 1-2 rakaat tu. Lepas tu, tapi yang kedua tu tak ada imam lah, yang last Dia buat sendirilah. Dah imam silap dah. Di mana 10 orang, maknanya 39 orang buat sendiri lah. Terpulang lah. Dia tak niat mufarakah sebab imam dah keluar semayang, dah stop semayang. Kalau imam masuk balik, tadi kata imam dah bagi salam, teringat alamat silap, imam masuk balik, dia boleh ikut atau niat mufarakah. 2 pilihan untuk dia. Dia nak ikut imam pun boleh, dia tak nak ikut, aku nak buat sendiri, imam dia celaru ni. Niat mufarakah dengan untuk imam pun boleh. Itu kena niat mufarakah kalau dia tak nak ikut imam. Adapun tadi saya batalkan terus. Baru 2, saya kata buat lain lah. Maksudnya dia terkontang-ganting seorang-seorang dia selesai, tak payah niat mufarakah pun. Memang dah terpisah. Faham tak? di mana itu bukan berjemaah lagi lah dia kalau dia Pahala dapat jemaah. Tapi dia dah jadi seorang, 1 rakaat terakhir dia tu seorang lah. Kan? Nak pisah lah, aku tak nak ikut imam. Tak nak ikut imam ataupun aku nak mufarakah dengan imam. Mufarakah bahasa Arab. Pisah lah makna mufarakah tu. Nak bercerai yang boleh sebut. Kan? Aku nak bercerai dengan tu imam. Mufarakah lah juga tu. Kan? Okay. Jadi takkan isteri boleh cerai suami. Ustaz, di mana Ustaz dia tak boleh cakap dah Ustaz ya. Dia tak macam dia nak keluar Ustaz, dia tak boleh cakap aku nak berpisah. Bukan cakap, benda lintas hati. Dia Lintasan niat. cakap dah kisah dia batal Ustaz. Cakap Melayu batal lah. Batal, sengaja, perkataan sengaja. Bukan, dulu kita ada baca bab zikir kan, bab batal semayang. Kalau perkataan bukan zikir, sengaja, batal. Sengaja, ni kira tak sengaja tadi. Betul ke? Dah batal kan? Gitu. Kan? Itu dialog yang kira tak sengaja. Sebab confuse, tengah terlupa. Macam kita, kalau kita hukum lupa lah. Nabi tak lupa sebab Allah nak ciptakan hukum. Okey. Boleh ya? Itu dalil menunjukkan Nabi silap, Nabi sujud sawi. Silap, sujud sawi. Walaupun kita macam nak silap tapi betul. Contoh, kita bangun rakaat pertama.
Bangun duduk tahiyat, baca tahiyat awal. Kan? Oh, so, Dah baca macam at-tahiyyat. Teringat alamak bukan tahiyat lah baru satu. Baru at-tahiyyah. Itu kita bangun. Jadi macam tak ada silap pun kan. Nampak zahir orang tengok macam tak silap pun duduk istirahat aje. Tapi itu pun sebab kita silap, kita tahu belok sujud sawi. Sebab ada silap. Kalau tak sujud sawi batal? Tak batal. Sujud sawi sunatnya. Melengkapkan silap tadi. Kan? Faham Sebab Ini soal. Itu kalau 3 rakaat tadi katakan. Katakan 4 rakaat. Saya kira memang dah cukup 4. Ustaz bangun lagi naik ke atas. Saya kata mungkin ada orang perasan tak perasan. Macam tu pun kira boleh mufarakah. Boleh. Saya bagi salam Ustaz. boleh. Tu imam bangun yang kelima. Kita yakin imam 5. Kita tahu 4. Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita niat mufarakah, kita bagi salam sendiri. Dah kita 4 dah. Imam biar kat dia. Tu pilihan pertama. Pilihan kedua, kita tunggu tu imam macam Haji sebut tadi. Tu sebab tunggu tu tak lama, 1 rakaat je. Kan? Tu boleh tunggu. Tunggulah sampai imam duduk. Nanti imam mungkin sedar dia sujud sawi, kita sujud sawi tak? Sujud sebab kita masih makmum. Sebab kita tunggu imam. Sebab kita tak niat mufarakah pun. Faham? Kalau kita dah niat mufarakah, tak payah sujud lah, tak payah ikut imam lah. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. 2 pilihan. Dapatlah. Dah lengkap dah 4 rakaat, imam yang silap. Kemudian kita beritahu tu imam dah jadi 5. Dia percaya dengan kita, dia ulang balik semayang. Kalau dia tak percaya, taklah, saya yakin saya 4 lah. Biar dia. Dia insya-Allah sah, kita pun sah. Tapi kalau kita makmum, kita yakin imam 5, imam bangun 5 ni. Kita pun ikut juga. Apa jadi? Kita yang batal tu imam tak batal. Sebab apa? Sebab kita buat yang kelima, yakin 5. Imam buat 5, dia yakin 4. Atas keyakinan, dia macam betul. Kita yakin 5, memang batal sembahyang kita. Jadi kalau kita tahu tu imam silap, jangan ikut. Jangan ikut. Jangan confuse. Alamak, tengok semua member sebelah bangun-bangun. Kita tahu ni yang keempat ni. Imam bangun yang kelima. Orang sebelah bangun. Kita pun ikut juga. Kita ikut, kita kena semayang lain. Ada signal yang boleh bagi macam dia baru nak bangun. Perempuan. Tak. Dia nak bangun. Ada juga yang tahu itu dampak. Dia baru nak bangun. Kita bagi, maka ada sign kata Allah ke apa kan? Tak. Dia duduk. Teguran kepada dalam semayang. Tegur silap. Orang lelaki sebut Subhanallah. Ya. Orang perempuan tepuk. Ya, maksudnya boleh lah Ustaz. Boleh lah. Kita tepuk. Bukan tepuk pang. Pang sekali, pang lantai ke. Dia tak faham, biar. Tak payah kita, aku tepuk ni, salah tau. Kan? Boleh lah ya Ustaz. Dia tegur. kalau dia tahu, dia akan duduk. Kalau dia faham, ni isyarat tak betul. Dia kembali pada yang betul. Kalau dia tak faham, dia terus ikut juga, biarlah kita buat hal kita. Kan? Kemudian kita cerita, tadi ni 5 dah tahu. Dia percaya, dia buat lain, dia tak percaya, dia terpulang kat dia. Kita tak payah nak bertekak. Nak sampai bergaduh. Biar dia yakin dia punya, kita yakin kita punya. Selesai. Jadi makna dia yakin yang dia buat selima sebab dia terbuat sebelum sahwi, maknanya tu pasal kena buat balik semula tu ya. Dia kena buat. Jangan tak faham. Tadi kan dah bagi signal dia tak perasan kan. Dia buat yang lain memang tahu dah 4. Dia buat lagi 5. Dia bercakap dia tak buat sujud sahwi sebab dia tak tahu itu memang complete 4. Jadi bila orang kata salah, adakah batas main yang kata Ustaz kena ulang balik tu sebab bila dia yakin kalau dia yakin dia silap, dia kena ulang lagi. Kalau dia berkeras, aku betul lah, aku 4 lah. Engkau ni pandai-pandai kata aku 5, aku 4. Biar kat dia. Dia sah lah cara dia. Kan? Nama Ustaz lah ke Mekah Madinah pun tak berlaku. Bab lebih rakaat tu tak pernah jumpa lah. Kurang rakaat tak jumpa lah. Tapi bab kunut ni lah banyak kan. Ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah jadi makmum bercelaru habis. Dia tak cakap, saya nak baca surah Sajadah. Orang belakang bukan semua hafal surah Sajadah. Kan? Orang yang tahu hafal, dia tahu sampai ayat Sajadah, hum la yastakbirun, dia sujud di bawah. Hal lain rokok lah apa.
Ada kita sujud, saya pernah duduk sebelah orang Pakistan. Kita turun sujud, kita tahu itu ayat sujud. Orang Pakistan tarik baju, suruh saya naik. Haji. Siap haji. Tarik nak suruh, dia ingat kita yang salah. Dia yang salah kan. Buat tak tahu lah, kita tak ada kata apa dalam sembahyang. Dia nak sebutnya itulah, dia orang kelemahan di sana, dia tak umum. Sembahyang kalau gerhana pun dia tak umum. Kita akan sembahyang gerhana 2 rakaat, sembahyang yang macam ni. Tak sebut. Dia salatu jami'ah rahimah, orang keliru. Ni tak asar pun. Lepas zuhur dah nak sembahyang apa pula? Banyak orang tak tahu. Celaru. Itulah. Dia tak mau, tak bijak nak menggunakan iklan. Jadi orang yang faham tahu lah. Sembahyang gerhana, ini sujud sejadah, sujud tilawah. Dia tak, bukan tiap waktu, bukan tiap Jumaat. Ada ketika dia buat, ada ketika tak buat. Tu yang orang celaru. Orang yang faham ayat Quran, dia tahu lah sejadah. Yang tak faham tu sekali pergi rokok, orang sujud. Jadi macam tu, orang yang rokok tadi apa jadi? Kalau dia kerana tersilap, kerana tak tahu, dimaafkan. Dia kembali ikut imam lah. Dia nak sujud sawi ke? Dia yang silap. Boleh sujud sawi kalau dia nak. Dengan cara bagi imam bagi salam dulu. Tadi dia yang silap kan, imam tak silap pun. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dia sujud sawi. Jadi sembahyang dia lengkap dengan sujud sawi. Okey. Kalau imam silap, makmum tak silap. Tadilah imam bangun 5 rakaat tu. Makmum cukup 4 okey je. Maka imam sujud sawi, dia teringat dia sujud sawi. Makmum wajib ikut. Selagi dia makmum, kena ikut sujud sawi imam. Faham tak? Walaupun dia dah tahu 4, dia dah bagi salam. Dah bagi salam, selesai lah. Ni cerita dia tunggu tadi. Ataupun dia masbuk. Imam rakaat pertama, kedua tak baca tahiyat awal. Dia datang, imam dah rakaat ketiga. Dia terlibat dengan silap tadi. Makmum tak terlibat kan? Tiba-tiba rakaat keempat, makmum baru 2. Imam sujud sawi. Makmum nak bangun berdiri ke sujud sawi? Kena sujud sawi. Kalau dia bangun, dia berpisah dengan imam 2 rukun lebih, batal sembahyang dia. Faham tak? Boleh follow tak? Kok lah tak blur ustaz cerita apa ni? Contohnya ni, imam sembahyang 4 rakaat. Dah tahiyat awal, dia lupa nak baca. Okey, ini imam. Kita baru datang masbuk rakaat ketiga. Jadi kita tak tahu pun imam tak baca tahiyat. Kita tak tahu pun. Rakaat keempat, imam teringatlah kot, dia sujud sawi. Kan? Kita yang baru 2 rakaat. Tak? Kita nak sujud sawi ke nak berdiri? Nak sambung ketiga? Kena sujud sawi. Saya kata kalau tak sujud sawi, kita bangun berdiri ketiga tanpa niat mufaraqah, batal sembahyang kita. Jadi kalau nak bangun berdiri tak nak sujud sawi. Imam sujud sawi, makmum tak nak sujud sawi pasal dia kata imam yang silap, aku tak silap apa pun. Dia berkeras yang tu, dia kena niat aku nak pisah dengan imam, cerai dengan imam. Tak apa, bila cerai dengan imam tu buat sendirilah. Kalau dia tak sebut yang tu, tapi dia berdiri, imam sujud sampai 2 kali baru nak bagi salam, batal sembahyang dia. Batal, kena buat lain. Pasal apa? Dia berpisah dengan imam terlalu jauh. Imam sujud, dia tak sujud. Tak boleh. Selagi dia makmum kepada tu imam tu, dia kena ikut imam tu. Kalau imam tu buat benda yang betul. Sujud sahwi kira benda yang betul lah. Makna sujud sahwi tadi kan penghujung solat. Macam dia tadi makna masbuk. Bermakna boleh jugalah ya. Bukan makna sujud sahwi bukan di penghujung ada keadaan. Dia atas dasar dia makmum ikut tu imam. Imam sujud, dia sujud. Walaupun dia bukan akhir lagi. Ya. Yang akhir itu tu imam. Ya. Sebab dia makmum. Kena ikut lah. Okey. Kan? Baik, mufarakah. Confuse juga kan. Terpulanglah. Kan? Boleh sujud sawi. Dan bukan boleh, mesti sujud sawi ikut tu imam.
Dia boleh jadi sujud dua sawi dia 2 kali. Tadi dia datang masbuk rakaat ke-3, keempat. Imam sembahyang zuhur 2 rakaat lupa tahiyat, dia mai rakaat yang keempat dah. Okey? Rakaat keempat. Lepas tu tok makmum sujud sawi. Imam tadi teringat silap, dia sujud sawi rakaat keempat tu. Dia dah sujud sawi dah. Lepas tu rakaat kedua dia punya yang dia bangun selengkapkan tu, dia punya lupa pula tahiyat. Patut tahiyat rakaat kedua, dia lupa pula. Maka dia sujud sawi kerana dia punya lupa. Jadi 2 kali sujud sawi. Macam kunut boleh jadi 2 kali. Kan? Kita ikut tu imam baca kunut, kita pun lagi kunut pula 2 kali. Macam tahiyat awal boleh jadi tahiyat awal kita 2 kali. Tadilah. Atau tahiyat ada tak? Boleh cerita tak tahiyat 4 kali dalam satu semayang? Semayang apa yang ada tahiyat sampai 4 kali? Soalan bukan soalan ujung semester. Permulaan semester. Okey, sembahyang apa yang boleh jadi 4 tahiyat? Maghrib. Cuba reka macam mana boleh jadi 4 kali tahiyat? Masuk tahiyat awal. Okey. Jadi macam itulah. Jawapannya betul lah tu. Nanti bagi hadiah makan ya. Hadiah makan ambil sendiri. Okey. Apa ni? Nanti maghrib tadi 4 kali tahiyat. Kita datang imam tahiyat awal. Kita pun Allah Akbar duduk tahiyat. Dah 1 tahiyat kita. Tapi dapat rakaat dah tu. Kosong, rakaat masih kosong. Kita bangun, kita duduk imam tahiyat akhir. Kita rakaat pertama tahiyat awal, tahiyat lagi. Dah 2 kali tahiyat baru rakaat pertama. Imam bagi salam, kita nanti tahiyat kedua. Rakaat kedua, tahiyat lagi. Tahiyat akhir 4 kali tahiyat. Itu satu kes. Satu kes saja yang jadi 4 kali tahiyat dalam semayang. Isyak yang semayang 4 rakaat tak boleh jadi. Dia akan jadi 3 aja paling banyak pun. Apa dia tadi? Kalau kita masbuk, yang dikira dalam rakaat yang tu sampai bila Ustaz? Had dia rokok. Rokok. Kalau selepas rokok dah tak kira. Tak kira rakaat. Rokok pula mesti sempat tomak ninah dengan tok imam. Contoh, imam tengah rokok, kita masuk pintu, imam Allah Akbar rokok. Kita pun Allahu Akbar, kita turun rokok, sempatlah subhana tu ada sebut dah, subhanallah bihamdih. Bau Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah, kita berarti kita dapat rakaat tu. Sebab kita sempat tomak ninah dengan tok imam. Itu dah rakaat yang tu dapat. Dapat. Kalau kita datang, tengok imam rokok, kita Allahu Akbar, kita pun turun Allahu Akbar, imam sami Allah. Tak sempat nak sebut subhanallah pun. Tak sempat. Tak dapat. Rakaat itu tak dapat. Kalau kita dapat tak dapat tu tadi. Confuse kan? Syak. Dapat ke tidak tadi? Turun macam subhanallah tapi imam confuse batal. Maksudnya kira kosong, kita tambah 1 lagi. Ustaz, walaupun kita tak baca Fatihah, kan kita kata Fatihah tu wajib dalam solat, habis kita dah miss tu Ya. boleh tak? Boleh. Kira ya? Boleh. Dapat rakaat kalau kita dapat rokok bersama dengan tok imam. Fatihah kita ditanggung untuk imam tadi. Kita pakai Fatihah. Kita tunggu je. Macam mana? Sampai Fatihah yang next. Kelendang. Next Fatihah. Tak faham. Macam kita masuk masjid kan, imam tengah rokok, kita tak masuk kan, kita tunggu lepas dia sujud baru kita pun Lepas rokok. Tak apalah, kita terlepaslah rakaat tu. Dan kita tertinggallah benda yang sepatut afdalnya. Kita tak payah tunggu sebab selagi lama kita duduk dalam semayang lagi bagus. Jadi kadang-kadang macam tu juga, orang dah tidak sami Allah, rakaat tu tak dapat, dia pun relax dulu. Bagi imam bangun rakaat lain baru dia, kan? Jadi dia rugilah, merugikan masa. Patut dia masuk awal-awal semayang tu lagi bagus. Walaupun tak dapat rakaat tapi pahala banyak.
Kan? Pahala dia. Orang tunggu. Tahiyat awal dia malas nak Allah Akbar duduk tahiyat, dia tunggu ialah. Tunggu imam naik rakaat ketiga nanti baru Allahu Akbar. Kan? Sah lah bab semayang, sah tak sah? Sah. Cuma dari sudut fadilat, kelebihan, dia rugilah. Patut dia takbir, duduk tahiyat terus. Walaupun tak dan baca tahiyat, baru at-tahi, imam dah bangun, dia bangun je lah. Walaupun sebelum salam dia masuk lagi. Boleh. Okey, sebab sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan satu daripada sunat ab'ad. Seperti tasyahud awal. Yang pertama dan yang baca kunut. Ni bab sunat. Yang ni kalau sengaja tinggal pun disunatkan sujud sahwi. Tak batal semayang. Sengaja tinggal kunut, sengaja tinggal duduk tahiyat awal. Dia sebut tasyahud tu tahiyat lah. Sekali lagi Ustaz, yang pertama saya terlepas. Yang pertama apa Ustaz? Sebab yang pertama meninggalkan salah satu sunat ab'ad. Sunat ab'ad tu apa? Yang berkaitan dengan tahiyat awal dan doa kunut. Sunat ab'ad tu tahiyat awal, dia tulis tang ni tasyahud yang pertama tu tahiyat awal lah tu. Kan? Dan baca kunut. Tinggal sama ada sengaja tak sengaja, disunatkan sujud sahwi. Sengaja pun disunat sujud sahwi, tak sengaja pun sujud sahwi. Faham Okey, jelas. Kita tengok hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, katanya salla lana Rasulullah SAW raka'atain min ba'dis salawat. Nabi semayang 2 rakaat dalam satu jenis semayang lah. Wa fihi riwayah qama min ithnatain. Nabi dalam riwayat yang lain pula menyatakan bahawa baginda melakukan 2 rakaat daripada solat zuhur. Tadilah hadis yang macam tadi ni. Kemudian terus bangun dan tidak duduk, tinggal tahiyat awal. Ini kes lain, bukan kes tadi. Kes tadi 2 rakaat bagi salam. Kes ni 2 rakaat bangun tak baca tahiyat awal. Tidak duduk. Lalu orang ramai pun turut bangun bersama baginda. Okey, orang ramai pun ikut, tak baca tahiyat jugalah. Tak kala baginda mengakhiri salat dan kami menanti-nantikan salamnya, baginda bertakbir sebelum salam, maksud takbir sujud. Sujud sahwi. Lalu sujud sebanyak 2 kali ketika baginda masih duduk. Kemudian barulah baginda mengucap salam. Sujud sahwi. Baru bagi salam. Jadi okey, makmum dalam kes tahiyat awal lah. Dalam kes tahiyat awal, kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum boleh je kalau nak baca tahiyat awal. Kan? Boleh je nak baca. Tapi lebih baik tak baca, ikut imam. Tapi kalau dia baca, imam tak baca tahiyat awal kan? Dia baca juga tahiyat awal. Dan nanti imam teringat dia sujud sahwi. Makmum tadi nak sujud sahwi tak? Kena sujud sahwi juga. Sebab dia masih makmum, terikat. Kena follow juga. Okey. Tapi lebih baik imam lupa, dia pun tinggal ya. Follow je. Okey. Cuma kalau imam terlupa tahiyat awal, dia pun tak baca tahiyat awal. Makmum tak baca tahiyat awal. Imam rakaat keempat bagi salam terus tak baca, tak sujud sahwi, lupa juga sujud sahwi pun. Kan? Makmum macam mana? Makmum digalakkan lebih baik sujud sahwi selepas imam bagi salam. Kita duduk tunggu ni, tiba-tiba imam tak sujud sahwi, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita Allahu akbar sujud sahwi, duduk sujud duduk. Kita tak ikut dia salam lah. Tak ikut salam dia. Sebab kita dah terputus. Bila dia bagi salam, berarti kita dah terkontang-kanting jadi seorang-seorang. Sujud sahwi. Lengkapkan kita punya. Boleh. Okey, bab tahiyat awal tadi, balik bab tahiyat awal. Kalau imam tak buat, kita boleh buat, boleh ikut imam tak buat juga. Tapi mana lebih baik? Lebih baik ikut imam. Okey. Kalau imam buat, macam mana? Kalau imam buat silap pada rakaat pertama, kita jangan buat. Tu tak boleh buat. Katalah rakaat pertama imam silap baca tahiyat awal. Rakaat pertama. Rakaat ketiga
Ataupun kat pertama lah dia silap. Selalunya macam tu. Imam duk rasa dua lah, dia baca tahiyat awal. Kita tak boleh ikut. Bangun diri. Kita tunggu imam dalam keadaan berdiri. Di situ pun boleh nak mufaraqah pun boleh. Tak mufaraqah, kita tunggu tu imam dalam keadaan kita berdiri. Bukan dalam keadaan duduk. Sebab takut duduk tu jadi panjang, boleh batal sembahyang kita. Sebab kita tahu tu imam silap. Itu tidak dikira mendahului imam lah. Tak. Sebab imam silap, bukan dia betul. Kita berdiri, tunggu tang tu. Jangan rokok, jangan apa. Bacalah Fatihah bagi panjang ke apa ke. Kalau sembahyang yang diam kan. Tunggu tu sampai imam berdiri, sekali imam terus. Katalah belakang ujung keempat, imam teringat dia silap, dia sujud sawi. Makmum sujud sawi sekali. Kalau imam tak sujud sawi, makmum sujud sawi. Sebab dia tinggal tahiyat awal. Tahiyat awal tak mana? Mungkin imam bila silap tahiyat awal dia rakaat pertama, rakaat kedua dia tak buat tahiyat. Ingat dah buat. Jadi banyaklah kesilapan pada imam. Mungkin sembahyang 4 jadi 3. Kan? Maka dia ni kena ingat, dia betulkan dia punya. Kita makmum ni selepas imam bagi salam. Ataupun payah sangat nak ikut imam, celaru sana silap, sini silap. Mufaraqah lah, cerai dengan tu imam ni. Kan? Buat sendiri. Kan? Kan? Tapi kalaulah bab cerai pula kan, sebut perkataan cerai lah. Kalau isteri sebut cerai pada suami, tak jatuh cerai pun. Ya. Takkan kalau suami sebut cerai pada isteri itu bahaya. Kan? Boleh kena soal lah berkaitan dengan talak tu. Okey. Hal lain, hadis lain daripada Mughirah bin Syu'bah katanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum min rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatai sahwi." Apabila seseorang di kalangan kamu terus bangun dari 2 rakaat, maksud tak baca tahiyat awal, dan belum sempurna berdiri lagi, dia hendaklah kembali duduk semula. Dan apabila telah sempurna berdiri, janganlah kembali duduk, tetapi hendaklah sujud sawi 2 kali. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia ada had nah. Okey, kita tunjuk hadnya. Ada apa dah? Had sempadan dia adalah rokok. Sempadan dia rokok sini. Katalah tadi nak baca tahiyat, kita dah bangun sampai sini. Tak baca tahiyat, duduk balik. Sah. Boleh. Sebab kita belum sampai had macam ni. Okey? Belum sampai tang ni. Tapi kalau kita rakaat kedua bangun dah sampai sini, lepas dah had rokok. Rokok tang ni, dia sampai tang ni dah. Nak balik tahiyat. Batal sembahyang. Dia apa jadi kalau dah terlebih macam ni? Terus jelah. Terus belakang sujud sawi. Hadnya di sini. Jadi waktu nak bangun tak boleh lebih pada had rokok. Kalau kunut pun sama. Kunut dah turun sampai tadi, lupa kunut. Okey, boleh. Sebab belum sampai had rokok. Tapi kalau dah turun sampai ke sini nak kunut, patah balik, batal sembahyang. Sebab dah lepas. Ada kunut, dia sembahyang tadi berdiri. Bab sembahyang berdiri. Jadi kunut tak boleh duduk. Kunut sambil duduk tak kena lah, tak sah. Tak boleh bangun lah. Kena terus sembahyang sampai habis, ujung sujud sawi. Bila dia bangun tu, dia duduk tahiyat, dia turun balik. Imam tak boleh. Batal sembahyang imam. Kalau macam tu kita mufaraqah, cerai dengan tu imam. Kita ikut imam yang batal, kita pun batal sama. Batal sembahyang dia. Makmum boleh. Okey. Tu imam atau sembahyang seorang yang tadi had rokok tadi kan. Adapun makmum, kita makmum. Kita tersilap. Tu imam apa macam tadi? Tu imam tahiyat awal. Tu imam
dia duduk tahiyat awal, kita belakang mana tahu, kita lajak berdiri terus. Yang tu kita boleh reverse balik, patah balik, ikut imam. Sebab kita makmum kena ikut imam kan? Ya. Ikut. Yang tu boleh, patah balik. Ataupun nak tunggu berdiri pun boleh, cuma imam tak tahiyat, kita tak tahiyat, nanti kemudian kita sujud sawi lah lepas imam bagi salam. Okey. Boleh ya? Itu dia, okey. Yang kedua, tadi bab sunat kita tinggal. Okey, yang pertama tadi tajuknya sebab apa kita kena sujud sawi? Sebab kita tinggal benda sunat ab'ad. Sama ada bab tahiyat ataupun bab kunut. Okey, yang kedua, kenapa kita kena sujud sawi? Meragui bilangan rakaat, ragu-ragu. Bab rakaat 3 ke 4, 3 ke 4, bangun je lah. Kita dah ada confuse tadi 3 ke 4, kita bangun betul-betul jadi yang keempat. Kan? Betul lah sembahyang kita. Tapi kerana ada ragu-ragu tadi, sujud sawi. Faham tak? Kerana ada ragu-ragu tadi. Walaupun betul. Kerana ada ragu-ragu tadi, lebih baik sujud sahwi. Tapi kalau kita tu imam, tu cerita sembahyang seorang, lebih baik sujud sahwi. Kalau kita imam, kita confuse 3, 4, tapi buat-buat jadi 4 sungguh. Maksud betul lah sembahyang kita. Tak salah pun. Tak payah sujud sahwi. Sebab tengok keadaan makmum belakang. Makmum belakang kalau kita sujud sahwi, jadi celaru nanti. Mungkin siap-siap terbatal sembahyang dia orang, lebih baik tak payah sujud sahwi. Tinggalkanlah. Nak selamatkan makmum belakang bukan orang tahu sangat. Kadang tak faham ada. Kan? Kita sujud lagi dia bercelaru pakai tanya, siapa ni? Tengah sembahyang tanya orang pasal siapa? Kan? Kesian sembahyang dia orang terbatal. Jadi kita lebih baik pilih jalan tak payah sujud sahwi. Supaya tak nak bagi orang belakang keliru. Walaupun sepatutnya kita sujud sahwi lah tadi kan. Pasal kita ada 3 ke 4 3 ke 4. Ragu-ragu je. Seseorang yang meragui bilangan rakaat yang dilakukannya, hendaklah mengambil kira bilangan yang sedikit. Kalau 3, 4, kira 3. 2, 3, kira 2. Ambil bilangan yang sikit. 3 dengan 4 mana sikit? Duk confuse ni. Ni 3 ke 4 dah. 3 ke 4. Kita anggap 3. Ya tambah satu lagi lah. Kalau tambah tu jadi yang kelima, sujud sawi. Kalau tambah tu jadi memang cukup, memang betul lah 4, sujud sawi juga sebab ada ragu-ragu. Ragu-ragu, okey. Mengambil kira bilangan yang sedikit dan menyempurnakan bakinya. Kemudian hendaklah sujud sawi sebagai penutup kepada kesilapan yang berlaku kerana kemungkinan dia telah menambah bilangan rakaat dalam solatnya. Faham itu? Contoh, jika seorang berasa ragu-ragu sama ada telah bersolat zuhur 3 atau 4 rakaat, sedangkan dia masih dalam solat tersebut, dia hendaklah mengambil kira dia telah solat 3 rakaat dan menambah 1 rakaat lagi. Kemudian sujud sawi. Mungkin yang dia tambah tu cukup-cukup yang keempat. Mungkin yang dia tambah tu jadi tambah yang kelima. Sujud sawi itu melengkapkan sebab dia lupa. Dia keliru. Kemudian sujud sawi sebagai penutup pada kesilapan kerana kemungkinan dia telah solat zuhur 5 rakaat, bukan 5 waktu. Dalam buku tu silap 5 rakaat. Kemungkinan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla 3 am 4." Apabila seorang tu dia ragu-ragu, di kalangan kamu ragu-ragu ketika menunaikan solat, dia tak pasti berapa rakaat yang telah dia lakukan, sama ada 3 atau 4. Duk confuse antara 3 dengan 4. Dia hendaklah membuang keraguan itu. Maksud yang 4 tu tinggalkan dan meneruskan solat, anggap dia 3 rakaat. Anggap 3. Solat berasakan apa yang diyakini. Kemudian sujudlah sebanyak 2 kali sebagai sujud sahwi sebelum salam. Jika dia telah bersolat 5 rakaat, maka kesemuanya itu cukup menyempurnakan solat. Tengok-tengok, betul lah dia buat 5. Tapi dia tak tahu pun orang lain cakap 5. Tak apalah, dia yakin dengan 4. Dia dah sujud sahwi, melengkapkan semua. Okay. Dalam
sujud sahwi apa baca yang pendek yang boleh baca Ustaz? Nanti ada jumpa bacaan dia. Sorry. Kan? Jika dia telah mencukupkan 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut menjadi tamparan hebat yang sangat mengecewakan syaitan. Itu sabda Nabi SAW. Jadi untunglah sujud sahwi ni. Bila ada confuse, kita sujud sahwi menguntungkan kita. Riwayat Imam Muslim, adapun keraguan yang timbul selepas solat, ia tidak memberi kesan kepada sah dan sempurnanya solat. Bila dah habis pergi makan nasi apa semua dah, baru teringat, tadi 3 ke 4 aku buat dah, cukup. Tadi kira dah yakin dah. Mana setan tu Ustaz kan? Setan lah, dia punya was-was. Tu was-was. Banyak orang was-was, dia layan was-was. Contoh kalau saya buat haji ni, banyak cerita tu lah. Cerita tawaf tu. Ustaz, saya tadi macam rasa-rasa macam tak cukup bilangan lah, baru 6 lah Ustaz. Bila teringat tu, dah balik pakai baju, makan nasi apa semua dah. Dah. Sudah. Sadaqallah al-azim dah, habis dah. Tadi ni kira 7 dah. Jangan nak fikir banyak-banyak, syaitan main nak kacau kita tu. Kadang-kadang sana okey, main Malaysia, balik Malaysia dah. Call, mesej, Ustaz saya teringat masa tawaf haji tu dia. Kat sebulan ni lah kan. Baru teringat, tak payah, itu syaitan, tutup buku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah terima lah. Anggap Allah terima, sudah. Tu ragu-ragu tawaduk bagi umrah, ada ulama kata sunat. Jadi kalau malas-malas kita tu pakai hukum sunat lah, kan? Kita buat yang last nak balik Malaysia tu je, kan? Kalau rajin buat. Tapi sebahagian kata wajib, adapun kan. Tadi mana? Adapun keraguan timbul selepas solat, ia tidak memberi kesan kepada sah sempurna solat tersebut, kecuali keraguan pada niat dan takbiratul ihram. Yang tu hati-hati. Tadi aku niat zuhur ke asar nak sembahyang asar ni. Dah habis dah tengah makan nasi ni. Macam tadi niat zuhur lah, silap kot. Baik sembahyang lain. Bab takbiratul dengan niat. Pas kalau dalam solat. Dalam solat kena ulang balik lah. Batalkan, ulang balik. Kita nak sembahyang asar tapi niat subuh tu dia kan. Niat zuhur ke apa ke? Batal sembahyang lain. Kita tak boleh tukar in between sebab niat dalam Tak. Niat tu tak boleh silap. Bila silap niat, silap semua ke depan. Oleh itu, dia wajib mengulangi kalau bab niat dan bab takbiratul ihram. Dia ragu-ragu, tadi aku sembahyang zuhur tadi ada takbiratul ihram dah. Tak buat kot. Tak baca Fatihah ya. Kan? Confuse yang tu. Yang tu kena ulang balik sembahyang. Bab niat, bab takbiratul ihram. Ada pun bab rakaat 4, 5, ada bab Fatihah baca ke tidak, bab rokok sujud rokok ke tidak, tu sudah sadaqallah azim dah. Maksudnya selepas sembahyang. Dah tamat sembahyang baru teringat, macam tak rokok pun tadi. Rokok ke tidak tau. Rokok ke tidak. Sujud tadi macam sekali je sujud. Dah tak payah layan, jangan layan. Yang tu tak payah layan, kita anggap tadi dah sah, selesai. Tak payah sembahyang lain. Kalau sembahyang lain, syaitan tengok, tengok aku bagi dia kacau tentu, dia kalah. Sekali aku nak buat 2 kali kekacauan. Sekali nak kacau lagi. Kita layan dia. Kan? Jadi kalau kita tak layan dia, dah, tadi sadah. Rabbana taqabbal minna, sah dah. Aku tak mau ulang balik. Syaitan kata habis, aku kacau sekali tak jadi. Kan? Jadi maksudnya dia tak boleh makan kita. Kecuali dalam bab niat dan bab takbiratul ihram. Kalau ragu-ragu selepas sembahyang. Tadi sembahyang subuh tadi, pagi tadi ni, niat macam niat zuhur. Kan? Niat zuhur ke apa? Aku niat zuhur tadi. Silap. Tu baik balik sembahyang qada subuh. Kalau bab niat kalau bab takbiratul ihram macam tu juga. Ada pun bab Fatihah, rokok ke tidak, sujud sekali, 2 kali, tahiyat baca ke tidak, yang tu dah tak payah nak ulang. Kalau kita sembahyang buat rakaat ketiga tu kita terbaca at-tahiyah. Rakaat ketiga. Kita teringat baru Sambung. Tu pun antara kena sujud sahwi lah. Sunat. Tak payah. Bila silap, tu tinggal ya.
Lepas sebelum bagi salam lah, rakaat keempat. Ulang balik. Itulah ulang balik. Bab niat kena ulang balik, bab takbiratul ihram kena ulang balik. Adapun yang lain maksud kita teringat bila? Teringat selepas sembahyang. Kalau teringat dalam sembahyang tak baca Fatihah tadi, tu kena ulang lah. Maksudnya kena tambah rakaat jadi 3 subuh. Dan rakaat kedua kita teringat Fatihah pertama tadi tak baca pun. Kan? Jadi subuh kita jadi macam 3 rakaat lah. Tambah satu lagi. Untuk yang tadi kita cancel, kosong. Sebab tertinggal rukun. Okey. Tu banyak tu Bab imam makmum ni ada satu buku. Solat kitab tentang imam dan makmum. Itu banyak celau, maksudnya banyaklah kes dia timbulkan. Okey. Tapi kadang-kadang bila berlaku tak ingat. Alah, kitab ustaz tu ceramah macam mana? Lupa dah kan. Tengah berlaku tak ingat. Kan. Makmum yang lupa ketika mengikut imam seperti terlupa tasyahud yang pertama akan ditanggung oleh imam dan dia tidak perlu sujud sahwi selepas imam mengucap salam. Tak perlu maksudnya ada 2 pilihan. Boleh dan tak buat pun tak apa. Macam mana? Contoh macam mana? Imam buat, makmum tak buat. Boleh jadi? Ada ke? Jarang berlaku. Makmum selalu ikut. Contoh, perempuan belakang tirai. Tak nampak. Imam Allah panjang lah tu. Dia sujud duduk tahiyat awal. Dia panjang Allah Akbar. Allahu Akbar. Orang perempuan belakang rasa macam berdiri ni. Dia bangun berdiri. Dia berdiri. Tak tahu imam Allah Akbar. Dia confused. Baru tahulah tadi ni imam duduk rupanya. Dia dah berdiri, jangan dia balik duduk. Dia ikut je lah follow imam. Jadi dia buat tahiyat awal tak? Makmum buat tak tahiyat awal tadi? Tak buat. Yang tu kita kata nak sujud sahwi pun boleh, tak sujud sahwi pun boleh. Mana lebih baik? Lebih baik tak payah sujud sahwi. Ikut imam Assalamualaikum. Dia pun Assalamualaikum juga. Okey. Kalau dia nak sujud sahwi, kena bagi imam bagi salam dulu. Assalamualaikum. Baru dia sujud sahwi. Baru kita bagi salam sendiri. Tapi mana ditanya mana lebih elok antara kita sujud sahwi juga atau tak sujud sahwi? Lebih elok tak sujud, ikut tu imam. Ikut tu imam. Walaupun kita tak buat pun tahiyat awal tadi. Kan? Selalunya perempuan belakang tirai kan, tak nampak. Dia ikut bunyi je. Pasal orang suruh buka sikit Ustaz. Lebih baik ada tirai jarang tu kan, yang jaring tu. Ustaz, bermakna Ustaz, jadi imam ni pun dia kena ada cara yang kena. Akbar, betul. itu kan, Imam kena ada, dia ada etika sebutan tu. Tak boleh bergerak yang pendek, dia sebut panjang. Daripada sujud duduk pendek je kan. Tapi dia hantam sampai 20 harakat. Allahu Akbar. Orang belakang ingat berdiri tu dia panjang dah. Umpan tak nampak. Kan. Jadi ni orang panggil imam menipu. Imam tipu makmum. Yang pendek, contoh kadang-kadang dia nak bangun berdiri, dia baca pendek. Dia bangun berdiri, Allahu Akbar. Rupanya berdiri. Orang belakang dia ingat duduk tahiyat. Celaru pula. Tak boleh. Jadi imam ni kena pandailah, jangan nipu orang. Kita kena buat pilihan raya pula. Saya dah jarang. Itu kita sebut tadi, makmum tak buat, imam buat benda yang patut buat. Jadi imam tak payah buat apa-apa, teruskan makmum kena ikut tu imam je. Hal ini berdasarkan al-imamu dhamin. Tu imam ni penjamin. Silap makmum, imam jamin. Beres. Silap makmum, imam jamin. Tanggung. Okey, yang ketiga. Boleh satu yang ketiga.
Tidak sengaja melakukan perbuatan yang ditegah, yang jika disengajakan akan batal sembahyang. Contoh, dia sengaja tinggal rukun, sujud sekali. Kalau sengaja batal tak? Batal. Tapi kerana terlupa, dia tinggal sujud tu. Dia lupa bangun dah berdiri lah, tadi sujud sekali je pun. Tak payah patah balik sujud. Dia teruskan sembahyang tapi rakaat tu kira kosong. Kena tambah satu lagi. Faham tak? Fatihah tak baca. Terus baca qul wallahu ahad. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamd. Lepas tu qul wallahu ahad Allahu samad. Fatihah tak baca. Rokok, sujud apa semua dah. Baru teringat lah tadi Fatihah tak baca. Tak apalah, kita terus masuk rakaat yang kedua. Pada zahir nampak rakaat kedua, tapi dikira rakaat pertama. Yang tadi cancel, kosong. Pasal tak ada Fatihah, tak ada rukun. Tak pakai. Tapi kena sujud sawi juga. Sujud sawi juga. Jadi orang nampak macam 3 lah sembahyang subuh kau 3 rakaat. Kan? Tak payah ulang. Itu kalau masih dalam sembahyang. Kalau dah luar sembahyang, dah Assalamualaikum, memang teringat tadi aku tak baca Fatihah lah. Yang yakin, bukan ragu-ragu lagi. Tu yakin tak baca, ulang balik sembahyang. Kalau ragu, baca ke tidak baca ke tidak anggap baca. Sebab kita dah bagi salam. Faham? Contoh, Haji. Jadi bila kita lupa baca Fatihah, kita baca Qur'an kan. Tak baca sikit Qur'an kan. Tu boleh ulang balik. Kita masih berdiri, kita terus baca qul wallahu ahad, teringat aku tak baca Fatihah. Yang tu stop qul wallahu, baca Fatihah, ulang balik qul wallahu. Tapi masalah dah rokok. Dah rokok, teringatlah aku tak baca Fatihah, tak payah nak ulang baca Fatihah. Rokok yang tidak sujud tu zuzu, bangun rakaat kedua, itu baru rakaat pertama. Itu cara dia. Contoh dia kata tadi, bab seorang yang bercakap perkataan yang sedikit, macam kisah Nabi tadi kan, bagi salam, ana qasad ahaqun ma yaqul, itu 1-2 kataan yang tak sengaja. Bercakap perkataan yang sedikit atau menambah 1 rakaat kerana terlupa, kemudian apabila menyedarinya ketika masih dalam solat, dia hendaklah solat sawi, sujud sawi. Okey. Boleh? Tak mau banyak-banyak, nanti confuse. Celaru habis semua. Cukuplah 4 tu. 3. Kita dah nak salam sebenarnya. Ada benda yang kita tinggal. Nak sujud sawi kita kena takbir tak? Atau terus sujud? Oh, dah bagi salam? Belum. Kita dah tahiyat. Nak sujud sawi. Sebelum bagi salam. Kita kena takbir. Dah. Takbir bukan angkat tangan. Maksud takbir sebut Allahu Akbar tu kena ada lah. Kena sebut Allah Akbar tapi bukan angkat tangan. Kalau nak sebut Allah Akbar terus sujud. Boleh, Allah Akbar tu sunatnya. Sunat sebut Allahu Akbar. Sujud sawi. Sebelum bagi salam kita lepas sujud sawi kita kan kita baca doa sebelum kita bagi salam. Dah, itu selepas tahiyat, sebelum sujud sawi. Sebelum sujud sawi. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min dajjal apa semua tu. Lepas tu baru sujud sawi. Bangun sujud sawi tak ada apa dah. Salam je. Bangun sujud sawi terus bagi salam. Nak bagi salam tak baca doa sudah. Tak dah. Dia salam tu lepas tahiyat. Salam tu lepas tahiyat. Doa tu lepas tahiyat. Apa dia Haji? Yalah betul lah. Boleh. Ni soalannya Haji kata, kita time tahiyat dah, sebelum bagi salam, teringat qunut tadi tak baca. Macam tu lah. Oh, lepas bagi salam. Lepas bagi salam, kalau masanya pendek, lepas bagi salam. Kalau masanya masih pendek, boleh kembali pada sujud sawi. Lepas tu salam sekali lagi. Tu ini bergegir sekejap. Concentrate. Relax orang belakang kejap. Anak-anak murid sekalian, berdiri. Kan. Okey. Ini kita dah bagi salam. Ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak baca kunut tadi. Boleh. Allahu Akbar. Tu angkat tangan. Allahu Akbar. Niat sambung balik sembahyang tadi. Sujud sawi. Allahu Akbar. Allah duduk. Allahu Akbar. Bagi salam sekali lagi. Concentrate. Ni nak kena diri terusi ni. Bangun. Bukan bangun. Kita dah bagi salam rakaat kedua. Rakaat kedua subuh ni, subuh memang subuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Teringat tak kunut pun tadi. Kita Allah tak berdiri ni, sedang duduk. Allahu Akbar, niat aku nak sambung balik sembahyang tadi. Niatlah, jangan buat tangan macam tu pula. Aku nak sambung sembahyang tadi. Kan? Lepas tu dah takbir, Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, sujud, duduk, sujud, duduk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sujud sawi itu tak boleh. Kalau ada suara batal sembahyang. Nanti tak batal lah sembahyang, tapi lebih baik baca tasbih. Tak ingat sajadah subhana man la yanamu wala yashu, tu patutnya baca yang tu. Tak ingat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan? Kunut kena baca. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Karim.